Bila saya dah berusia sekarang, saya fikir balik kan, daripada dulu-dulu macam mana saya marah sangat, saya tak suka sangat. Kenapa saya tanya Allah, kenapa saya ada anak macam ni, kenapa you buat hidup saya susah. Jadi lama-lama saya baru faham sebenarnya anak saya banyak selamatkan saya daripada bermacam-macam benda yang saya dilanda kan di dunia ni. Anak kau confirm masuk syurga tau. Assalamualaikum Datuk. Hai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cik Iman, apa khabar? Bertuah dapat bercakap dengan Datuk Roshamno. Saya pun bertuah cakap dengan Cik Iman ni. Sebab apa Cik Iman dah popular satu Malaysia ni, viral. Iman, sebelum tanya kau lebih lanjut ni, bila kau jadi saudara? Okey, dah lama lah, pada tahun 1997. Sebab masa itu saya kerja dekat industri muzik. Saya berkhidmat di Warner Music dulu. Oh, Warner Music. Saya tak Tapi kau kahwin dengan artis lah. Mana tak terfikir pun kahwin dengan artis. Tapi isteri saya Melayu lah. Sebab saya berbabit dalam industri muzik Melayu. Saya banyak bergaul dengan orang-orang Melayu masa itu. So dari sana saya jatuh cinta lah dekat Islam kan. Oh. So kau pun tahulah kenapa aku ajak kau join dengan aku malam ni live. Sebab kita nak tanya pasal isu yang berlaku pada diri kau. Sebenarnya anak kau ada 3 orang tu. Kau cakap anak kau yang mana? Anak lelaki nama Adam. Umur dia 2 tahun. Dia diagnose autism masa dia 2 tahun setengah. So dah lama lah saya membesarkan dia dengan autism. Adam ni punya Adam ni dia bukan autism ni dia bermacam-macam jenis kan. Dia autism lah, tapi dia satu spektrum macam piano, keyboard piano tu. Dia sangat-sangat beza daripada satu ekstrim ke satu ekstrim, dia jauh beza. Jadi tiap-tiap anak autism ni dia berbeza lah. Anak saya kebetulan dia agresif dan dia tak boleh cakap. Bila dia tak boleh cakap, dia banyak emosi yang terpendam. So kita banyak kena guessing game lah. Tak boleh tahu apa dia nak kadang-kadang kan. So sangat dia seorang yang banyak frustration. Dia marah kan. Dia selalu marah. So dia tak tahu nak cakap. Dia akan luahkan perasaan dia lah dengan aggression. Juga seorang autism ni biasa dia ada sensory punya issue. Kadang-kadang dia ada macam attack. Dia ada attack kan. Dia tak boleh kawal tau. Tiba-tiba informasi overload dekat dia punya minda. Dia tak boleh kawal. So anak saya ke arah itu. Jadi semakin dia membesar, semakin dia kuat, mak dia dah tak boleh jaga dia. Jadi saya lah seorang lelaki di rumah. Saya terpaksa menghabiskan lebih masa dengan dia. Jadi pendek kata, saya dah jadi prisoner of my own home. Kerana itu, saya kerjaya kena berubah. Saya punya time-time yang saya untuk time I nak buat hal I tak boleh. So banyak duduk kat rumah je lah dengan dia. Itulah cabaran yang sangat-sangat susah. Habis apa ni aku dengar yang aku baca dia kata anak kau bising-bising sampai jiran-jiran semua marah tu. Apa sebenarnya aku nak tahu. Mungkin kawan kita kat sini pun semua nak tahu juga apa cerita sebenar punya badan. Apa ceritanya. Memang anak saya bising. Dia dah agresif kan. Mestilah time-time bila dia datang dia punya attack tu, dia mengamuk, dia ketuk meja, dinding, dia bising. Itu adalah kita tidak boleh elak. Jadi selama ini setiap kali saya pindah ke satu rumah baru, saya akan jumpa dengan jiran. Saya akan bagi tahu, saya akan cubalah explain. Saya nak kata kat sini bukan semua pengalaman saya dengan jiran tak elok. Saya pernah ada jiran yang okey. So, anak saya memang bising. Tapi bukan hari-hari, bukan daripada pagi hingga malam. Bukan. Dia ada time-time dia. Kalau dia bising mungkin, setengah jam, 15 minit. Dan tiap-tiap kali dia bising tu, kita cuba untuk kurangkan dia punya noise lah. Kita faham. Bukan salah jiran sahaja, kita faham. Yang kali ini, kebetulan kita ada jiran yang tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia setiap kali sikit suara anak saya kuat sikit pun jadi isu kan. Kalau dah macam tu, kita dah jumpa sembang 3 kali, berapa kali bagi tahu. Saya cuba dah untuk buat silaturahim kan dengan semua jiran-jiran kita. Saya hantar makanan, semua pun tak boleh. Saya buat yang terbaik dah. Tetapi tiba-tiba saya dapat message daripada agent owner, kata awak punya tenancy agreement tidak disambung. Saya pun pelik. Saya kata
Kenapa tak sambung? Sebab saya tak pernah lewat bayar sewa. Saya jaga rumah ini elok semua kan. Saya tak pernah ada masalah itu. Tiba-tiba dia tak renew. Saya check kenapa. Saya korek lah. Saya tanya last agent itu cakap dengan saya. Sebenarnya inilah dia. Sebab jiran awak punya jiran kiri dan kanan ni dah komplain selama setahun pada owner. So saya rasa sedikit kecewa lah. Sebab patut mereka cakap dengan saya lah kan. Kalau saya rasa Encik Man ni kena pindah lah sebab kita dah tak boleh tahan. Kalau dia cakap dengan saya macam ni mungkin saya pun faham, tapi ini saya dari belakang dia buat saya rasa macam ada sedikit kecewa. Itu sebab saya posting kan. Saya bukan salahkan mereka 100% lah. Tapi kalau kita tipu lah kalau cakap tak terasa kan. Supaya orang lain faham tau. Sebab apa? Bukan kita minta dapat anak yang macam tu kan. Jadi masuk awak posting tu supaya awak nak kira awak buka mata semua orang kat Malaysia tau. Buka mata supaya kalau saya jadi jiran awak, saya kena faham keadaan awak. Bukan awak minta macam ni. Anak awak pun tak minta jadi macam tu, you know. Kita sebagai manusia kena faham. Tapi yalah, nak buat macam mana kan. Benda banyak baikkan dia sebenarnya bila awak posting tu. Bukannya awak sengaja nak InsyaAllah lah kan. Dalam kes iman ni Ustaz kan, sebenarnya kalau kita nak menegur orang tu, macam ialah sekarang ni kira Iman ni dengan keluarga dia macam kena halau. Dia bukan ibarat macam kena halau, kena keluar daripada rumah tu oleh jiran-jiran dia dengan cara yang macam kan. So apa pandangan sebaik-baiknya macam mana Ustaz? Yang pertama sekali, Nabi SAW ni dia bagi kita satu pandangan lah. Dia kata antara benda yang istimewa ataupun rezeki lah bagi seorang manusia ni, dia dapat tanda-tanda kebahagiaan. Dia ada tanda kebahagiaan ni. Yang pertama, dia dapat perempuan yang solehah, isteri yang solehah. Yang kedua, tempat tinggal yang lapang. Kemudian yang ketiga, kenderaan yang selesa. Dan yang keempat, jiran yang baik. Jadi ini 4 tanda kebahagiaan yang memang Nabi kata kalau kau dapat 4-4 ni, kira itu rezeki besar. Tapi tak semua orang boleh dapat 4-4 benda ni. Dan adakah mereka tak bahagia? Mereka tetap bahagia tapi dengan cara mereka sendiri. Tapi macam yang disebutkan, macam Datuk sebutkan tadi, macam mana kita berdepan dengan suasana jiran kita yang kalau kita tegur makan hati, boleh bawa kepada pergaduhan, boleh bawa kepada perpecahan, boleh bawa kepada macam-macam lagi yang lebih worse yang kita kalau boleh kita nak elakkan. So bila kita berdepan dengan suasana begini, cara kita nak menegur jiran kita lebih baik secara berdepan daripada membawa kepada fitnah. Contohnya macam ni, tiba-tiba agent call kemudian membawa kepada syakwa sangka, membawa kepada pergaduhan yang lebih besar. So kita bertemu secara fizikal. Dan bertemu secara fizikal ni pula cara teguran yang diajarkan oleh pakar-pakar motivasi kita kan. Datuk pun faham cara nak menegur orang dengan teori sandwich. Kita bagi dulu pujian, kita bagi dia senang dulu, kemudian kita bagi intipati apa yang kita nak tegur dan kita tutup dengan pujian. Kalau macam contohnya, adakah juga apa yang berlaku kepada Iman, berada Iman ni, jiran-jiran dia sebelah-sebelah ni sebenarnya sedang diduga oleh Allah? Betul, itu ujian juga. Ujian kita yang ada. Kita ada masalah keluarga kita dan jiran yang berada di sekeliling kita, di kiri kanan depan belakang, diuji dengan satu orang yang duduk dengan kita. Macam mana kita nak interact dengan ujian tersebut? Kita nak marah, kita nak halau, kita nak hina dia, ataupun kita duduk sama-sama macam mana untuk kita faham suasana macam tu. Imam Ghazali tadi sebut dia sebenarnya ada 10 tau. Panjang Imam Ghazali kata benda yang menyebabkan jiran dapat pahala. Sebab apa? Kita hari astagfirullah, aku sabar dengan ujian aku tahu kalau lah kena dekat anak aku, kalau lah kena dekat aku pun jadi macam tu. Dia punya faham dia tu, cara dia faham, dia berinteraksi dengan ujian tu, Allah Ta'ala bagi pahala. Bila datang rasa macam tak senang, geram betul lah, memekak pula, bising, kau suka hati. Allah Akbar, sabar. Itu ujian dia. Lepas ni aku tak tahu, mungkin cucu aku jadi macam tu, mungkin cicit aku jadi macam tu. Dia merasakan suasana macam tu, Allah Ta'ala bagi pahala 24 jam tak berhenti Datuk. Sebab dia memuliakan jiran. Nabi sebut apa Datuk? Barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat, fal yukrim jarahu. Dia memuliakan jiran dia. Cara memuliakan jiran macam mana? Kita faham apa ujian, dugaan, masalah, ketekanan yang dialami oleh jiran kita. Benda ni ada dalam agama kita. Bukan kita cakap-cakap kosong. Saya nak sharing sedikit lah Kang Ustaz, Datuk. Sebenarnya orang kata dugaan autism kan, ini topik dugaan autism. Saya rasa ini adalah bukan dugaan, ini adalah ujian yang bagi saya, dalam bahasa Inggeris saya kata blessing tau. Ini blessing bagi saya sebab kerana anak saya jadi ada keinginan, saya cari sebab saya jadi lebih nak dekat dengan Allah kan. Saya rasa ini semua memang bila saya dah berusia sekarang, saya fikir balik kan, daripada dulu-dulu macam mana saya marah sangat, saya tak suka sangat.
Kenapa saya tanya Allah, kenapa saya ada anak macam ni, kenapa you buat hidup saya susah. Jadi lama-lama saya baru faham sebenarnya anak saya banyak selamatkan saya daripada bermacam-macam benda yang saya dilanda kan di dunia ni kan. Saya rasa sekarang saya sangat berterima kasih yang ada anak Adam ni. Saya rasa saya lebih baik daripada masa dulu-dulu lah. Saya rasa saya lebih sabar, saya lebih faham, saya lebih boleh terima macam-macam ujian kan. So saya rasa bersyukur, sebenarnya saya bersyukur ada Adam. Selagi saya bersyukur, saya terima, lagi mudah, lagi senang. Walaupun saya macam-macam ujian dalam hidup saya dengan Adam, saya hilang kerjaya, saya terpaksa duduk kat rumah, saya tak boleh buat apa-apa, saya tak boleh berlakon dengan Datuk semua, tak ada peluang untuk pergi berkawan kat luar, berkenalan dengan macam-macam orang, networking memang dah tak ada. Tapi rezeki tak pernah putus dah, Datuk Ustaz. Ini yang saya fikir-fikir balik, sangat luar biasa. Ini betul. Macam Abang Iman, ada orang dia diberikan kesempatan untuk buat banyak ibadah dan pahala dia datang pada ibadah sebab dia tahu cara-cara nak buat ibadah. Tapi macam kita diberi peluang oleh Allah untuk melalui ujian, kerana ujian itu gudang dan juga lapangan, ladang pahala untuk kita. Tiap-tiap hari kita melayan masalah ujian kita. Abang Iman melayan masalah Adam, melayan masalah kehidupan keluarga, masalah jiran. Itu maknanya tiap hari Abang Iman tengah menuai setiap apa yang Abang Iman tanam. Dan benda ni esok dekat syurga. Abang Iman, ayah saya buta. Abang Iman diberikan anugerah anak Abang Iman tak sempurna dekat dunia ini. Ayah saya tak sempurna juga, buta. Tapi apa kehendak kita Abang Iman? Bila ada keluarga yang kurang upaya, kehendak kita nak Allah Ta'ala pulangkan balik kesempurnaan itu dekat hari akhirat. Tiap hari saya doa. Sebab apa? Kalau macam saya nak ayah saya tengok setiap kejayaan saya. Ayah saya tak pernah nampak kejayaan saya sebab ayah saya buta. Tapi esok ke hari akhirat, kita nak anak Abang Iman akan tunjukkan pada Abang Iman setiap satu kebaikan dan semuanya Allah Ta'ala akan balas balik. Ini yang kau nak dekat dunia, kesempurnaan yang aku bagi dekat hari akhirat. Percaya Abang Iman, Allah Ta'ala akan bagi balik setiap apa yang kurang dekat dunia ni, Allah Ta'ala sempurnakan esok dekat hari akhirat. Dekat dunia ni Abang Iman, kita rasa macam, betul macam saya sebutkan, kita rasa macam kita lost. Kenapa ayah aku buta? Orang lain boleh tengok kejayaan aku. Kenapa orang lain boleh datang hari-hari anugerah kecemerlangan aku, pegang piala, pegang sijil. Tapi Abang Iman, macam Abang Iman pun, anak orang lain begini makin membesar, ada keluarga, kita tak dapat benda macam tu Abang Iman. Dekat syurga Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan kembalikan balik setiap kekurangan, setiap kesusahan tu dekat syurga. Percaya Abang Iman, percaya. So kita layan je setiap ujian Allah Ta'ala bagi ni Abang Iman. Kita layan je, hidup ni pun tak lama mana. Kita layan je, akhirat esok Allah Ta'ala balas. Waktu tu kita tercengang, lagi besar rezeki Allah Ta'ala bagi. Man, aku nak tambah, kau tahu apa untung kau ni? Anak kau confirm masuk syurga tau. Masa malaikat nak tutup pintu syurga, anak-anak ni yang tak nampak bapak dia atau mak dia kat dalam syurga, dia akan duduk dekat luar pintu syurga. Dia kata, aku nak bapak aku dulu masuk syurga. Anak-anak yang istimewa ni, kita belum tahu man. Aku ni, kau ni, ustaz ni belum tahu lagi masuk syurga ataupun tidak. Saya nak share dengan semua orang yang dengar kat luar sana kan. So anak istimewa ini memang anugerah betul. Orang selalu cakap kita tak boleh terima. Dulu orang cakap awak sangat bertualah iman awak. I kata you nak, you ambil lah. Hidup saya susah sangat, you tak tahu, you nak anak istimewa, you ambil lah. Tapi sekarang saya tarik balik. Saya kata saya takkanlah bagi anak saya kepada siapa-siapa kan. Memang sebab saya dah faham. Jadi kita kena faham lah. Bila ada anak istimewa ini adalah satu betul-betul anugerah Allah bagi kat kita. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah ada masa nanti kita jumpa. Okey, jumpa lagi Datuk. Jumpa lagi Abang Iman. Okey Ustaz. Nanti kita jumpa. Assalamualaikum. Bye.